hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Berita ini dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Amanah pembayar zakat, Mawib tunaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, PKPD bakal dilaksanakan di Pusat Pemulihan Akhlak PPA Muar Johor bermula pada hari ini sehingga 6 Januari tahun depan. Menurut Menteri Kanan Kelasa Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pelaksanaan PKPD di PPA Muar yang kini dijadikan sebagai pusat transit penerimaan banduan sejak bulan lalu bertujuan memudahkan saringan menyeluruh semua kontak rapat kes positif yang membabitkan 773 tahanan dan 127 kaki tangan. Beliau juga berkata sehingga kini pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah melaksanakan 726 ujian saringan dan sebanyak 20 kes positif COVID-19 direkodkan dalam kalangan tahanan. Skim pendaftaran perniagaan prihatin atau SPPP yang dilancarkan memberi peluang kepada golongan belia dan ibu tunggal berpendapatan B40 serta pelajar mendaftarkan perniagaan mereka secara percuma. Menteri Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, SPPP adalah lanjutan program Skim Satu Pelajar, Satu Perniagaan yang diperkenalkan pada tahun 2017 dengan pihak kerajaan memperuntukkan geran berjumlah 10 juta ringgit kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM untuk menawarkan pendaftaran perniagaan tanpa fee kepada golongan sasar. Kata beliau lagi, kira-kira 7 juta belia dan 150,000 ibu tunggal dijangka mendaftarkan perniagaan mereka menerusi SPPP tersebut. Pusat Kepakaran Serantau Pendidikan untuk Pembangunan Lesari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM RCE Greater Gombak meraih 8 anugerah projek inovatif pendidikan dalam pembangunan lestari 2020. Pencapaian berkenaan diumumkan menerusi portal Global RCE Network pada Selasa. UIM dalam satu kenyataannya menyatakan bahawa anugerah tersebut mengiktiraf projek dan program yang menjadi penghubung antara masyarakat tempatan selain menjadi penghubung dengan projek pembangunan lestari melibatkan pembelajaran, penyelidikan transformatif inisiatif, menyumbang kepada penyelidikan dan pembangunan serta pengembangan keupayaan pelbagai pihak. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Perkembangan selanjutnya kembali bersama saya dalam berita IKIM 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Berita itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Amanah pembayar zakat, Mawib tunaikan. Time PKP ini ramai yang terjejas pendapatan. Kalau macam tu, tolonglah diorang. Memanglah nak tolong, tapi kita pun bukan banyak duit. Apa yang kau boleh tolong adalah dengan laporkan mereka yang dalam kesusahan tu kepada Mawib. Mawib dah bangunkan aplikasi mobile jejak asnaf Muja. Ni aku dah muat turun ni. Bagus apps ni. Ada GPS lagi. Ya betul. Dengan GPS, skuad jejak asnaf dapat turun padang dengan lebih cepat dan tepat. Cuma orang susah yang nak dilaporkan tu mestilah menetap di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Benda baik kena sebarkan. Muat turun di Google Play Store ada, di Apple App Store pun ada. Kapsul Masa. Pada 13 Januari dalam tahun 2011, Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perak, Raja Dr. Nazrin Shah, Ibni Sultan Azlan Muhyiddin Shah berkenan merasmikan Persidangan Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Perak kali ke-174 di Kompleks Islam Darul Rizwan Ipoh. Dalam titahnya, baginda menyeru orang Melayu untuk terus mempertahankan tulisan Jawi agar terus hidup dan tidak pupus. Titah baginda, tulisan Jawi merupakan khazanah bangsa yang bukan saja wajib dikekalkan, tetapi diberi keutamaan dan dipertahankan selagi Melayu tidak hilang di dunia. Titah baginda lagi, tulisan Jawi telah memartabatkan bahasa Melayu dan menyuntik komponen tulisan sehingga menjadikannya bahasa yang begitu indah.
Melalui tulisan Jawi juga, bahasa Melayu tersebar dengan lebih luas dan berperanan amat penting untuk merakamkan secara bertulis kekayaan sejarah dan warisan bangsa serta menjadi bahasa ilmu. Baginda menzahirkan harapan agar semangat para pejuang bahasa dalam mempertahankan warisan bangsa Melayu perlu diberi penghargaan dan sokongan oleh setiap anak Melayu yang berjiwa dan bersemangat Melayu. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Pelan rekalibrasi parti bermula 16 November 2020 sehingga 30 Jun 2021 fokus kepada dua komponen, rekalibrasi pulang dan rekalibrasi tenaga kerja. Sumber daripada Kementerian Dalam Negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. 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 Subhanallahil azim. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, selamat pagi untuk semua sahabat pendengar IKIM, tak kira di mana anda berada. Alhamdulillah, kembali saya Nur Hayati Paradi bersiaran waktu ini untuk perkongsian Aspirasi 10.1 edisi Khamis 24 Disember 2020. Alhamdulillah, moga-moga Allah kurniakan kesejahteraan untuk semua sahabat pendengar untuk terus dan terus menghadapi kehidupan dengan penuh rasa syukur, penuh rasa kenikmatan dengan segala nikmat yang telah Allah kurniakan. Masya Allah. Alhamdulillah, dan bersama Yati 3 jam ini bakal kita mulakan kejap lagi menerusi perkongsian dalam tahsinul ibadah bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram untuk pengajian, sambungan pengajian Matan Zubat insya-Allah. Tapi apa pun nak ucapkan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat tim Warna Pagi sebentar tadi, geng Warna Pagi bersama dengan Hazwan dan juga Sofian. Terima kasih pada mereka berdua. Alhamdulillah, banyak kita belajarkan daripada perkongsian-perkongsian dalam Warna Pagi. Dan untuk bersama Yati kejap lagi bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam tahsinul ibadah untuk kita sama-sama duduk dan sama-sama kita belajar pengajian dalam himpunan perbahasan perihal zakat. Kita dah masuk untuk perkongsian-perkongsian dalam zakat peternakan kan. Mudah-mudahan dapat menjadi ilmu yang berguna untuk kita terus dan terus mencambahkan lagi harta kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bersih insya-Allah. Untuk anda waktu ini kita nak bersama dengan hiburan pertama kita. Kita ada Sabian Syukran Lillah. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami bertemakan saya Nur Hayati Paradi. Ku sadari
Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
Bukan kata tak boleh rasa diri baik, tapi berhati-hatilah dengan tipu daya syaitan. Bila sebaik kita baca satu juzuk Al-Quran, tiba-tiba kita yang menerima amalan kita sendiri. Kita rasa kita solehah, lepas tu kita rasa kita lebih baik daripada orang yang tak baca walaupun satu muka surat. Tiba-tiba lidah kita yang baru habis satu juzuk Al-Quran, kita pun bertanya kepada suami di sebelah, awak berapa muka surat hari ini baca Quran? Saya dah habis dah satu juzuk. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Rupanya satu juzuk yang dibaca itu bukan menambahkan iman dia, bukan menambahkan lidahnya menjadi akhlak yang mulia, tetapi dia mengeluarkan kata-kata yang ada unsur riak, ada unsur takabur dengan satu juzuk yang dia baca pada saat itu. Manakala mungkin suami yang dipeli itu pula bertukar dapat pahala, sebab pahala sabar dipeli isteri yang baca satu juzuk Al-Quran dan dia tak baca walaupun satu muka surat. Berhati-hatilah kita. Sebab itu para ulama berpesan, kadang-kadang dengan satu istighfar perlu disusuli dengan istighfar yang lain. Kerana mungkin istighfar pertama dengan rasa ujub, kemudian istighfar kedua ujub lagi, susuli sehinggalah hilang penyakit-penyakit yang boleh merosakkan istighfar kita tu. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 2020 ini membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Wahai kawan, carilah ku di neraka andai sesungguhnya. Walau ku ikuti cinta yang lepas. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, Alhamdulillah, semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai mas kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, terus dapatkan serai mas kurma Hidayah Plus di toko-toko jamu dan farmasi seluruh Malaysia. Dan ikuti perkembangan kami di media sosial, Facebook dan Instagram Serai Mas. Atau hubungi kami di talian 013-782-5282. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Al-Furqan merupakan sistem baru mempelajari bahasa Arab Al-Quran dengan teknik yang sangat cepat dan berkesan. Sekarang Al-Furqan menganjurkan kelas pengajian melalui WhatsApp Group bersama Ustaz Nasar sendiri. Video pembelajaran akan dihantar ke WhatsApp Group dari pelajaran paling asas hingga ke peringkat tinggi secara berjadual dan sistematik. Boleh bersoal jawab secara langsung dengan Ustaz Nasar. Program ini amat sesuai untuk anda yang tiada asas bahasa Arab. Daftar sekarang. Sila type "Saya berminat" dan hantar ke 019-511-9000. Penyertaan adalah terhad. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Bang, ni campur satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ha, ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan kombo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun. Jika dimasukkan ke hospital, manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk semakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam, MySalam, MySalam. Perlindungan, takaful percuma.
Buku terbitan IKIM Islam dan Pemeliharaan Biodiversiti memberi pendadahan kepada masyarakat untuk mengenali biodiversiti dan memahami hubung kait biodiversiti dengan kelangsungan hidup manusia di atas muka bumi serta kelestarian alam sekitar. Kupasan buku ini diterapkan dengan elemen pendekatan Islam bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang aspek kelestarian alam sekitar dan biodiversiti yang menjadi sebahagian daripada tuntutan agama yang wajib dijaga dan dipelihara sebaik mungkin. Dapatkan buku baharu terbitan IKIM bertajuk Islam dan Pemeliharaan Biodiversiti dengan tawaran diskaun yang menarik di www.ikimniaga.my, www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6389 atau 388 untuk maklumat lanjut. Dengarkan IKIM 106.2 FM di Johor Bahru. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran untuk bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian Tahsinul Ibadah. Untuk perkongsian kita pada hari ini, hari Khamis, kita bersama dengan tetamu kita tak lain tak bukan Ustaz Ahmad Lufi Muharram di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi dapat bersama dengan Ustaz untuk kita sambung pengajian Matan Zubat dalam Himpunan Perbahasan Perihal Zakat. Kita nak sambung untuk bab yang ke-441 tapi cuma awalan ini Ustaz mungkin kita awalkan dengan sedikit mukadimah daripada Ustaz sendiri. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Nur Hayati Faradi. Seterusnya, sidang pendengar IKIM yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara sifat seorang mukmin adalah apabila dia menggabungkan antara ibadah badan dan juga ibadah harta. Ibadah badan secara umumnya adalah disebut sebagai ibadah qasirah, iaitu ibadah yang manfaatnya hanya untuk diri pelaku sahaja. Adapun ibadah badan, ibadah harta, contohnya zakat, adalah suatu bentuk ibadah yang disebut sebagai muta'addiyah. Muta'addiyah ni maksudnya manfaatnya melangkaui sehingga orang lain. Bukan sahaja pelaku ataupun yang menunaikan ibadah itu mendapat manfaat daripada perbuatannya, bahkan orang lain juga akan mendapat manfaat daripada perbuatannya. Seorang mukmin adalah yang menggabungkan antara kedua-dua ibadah tersebut. Di dalam Al-Quran kita dapati aqimus salah wa atuz zakah. Hendaklah kamu mendirikan solat dan hendaklah kamu menunaikan zakat. Solat dan zakat ini disebut secara beriringan, bersekali di dalam banyak tempat di dalam Al-Quran. Sehingga Sayyidina Abu Bakar setelah kewafatan Nabi, ada segolongan orang yang enggan untuk membayar zakat. Mereka masih sembahyang, tapi enggan membayar zakat. Maka beliau telah bersabda, beliau telah berkata, aku akan memerangi orang yang memisahkan antara solat dengan zakat. Maknanya apa? Dia sembahyang jaga, datang masjid, berjemaah, tapi tidak mahu bayar zakat. Maka orang seperti ini pun aku akan memeranginya. Kerana bagi Sayyidina Abu Bakar, bahkan itulah pegangan agama. Tidak mungkin seorang itu menjadi mukmin yang sempurna kalau dia hanya melaksanakan ibadah badan. Dia puasa, dia sembahyang, dia zikir, baca Quran, tetapi dalam masa yang sama
diabaikan ibadah harta, iaitu zakat. Kalau yang wajib zakat, kalau yang sunat kita ada banyak lagi, sedekahnya, hadiahnya, wakafnya. Bahkan kalau kita gigih melaksanakan ibadah harta ini, insya-Allah kita lebih akan dapat mencapai darjat yang tinggi. Kerana apa? Bila kita sedekah, bila kita wakaf, bila kita bayar zakat, kita sebenarnya menarik kasih sayang orang pada kita. Yang pertama. Yang kedua, kita menatijahkan doa orang lain kepada kita. Orang miskin, orang fakir, orang yang berhutang, dia begitu berterima kasih kepada pembayar zakat sehingga dia mendoakan. Kita boleh bayangkan kalau ramai orang yang daripada hatinya mendoakan untuk kita, insya-Allah pasti ada sebahagian daripada doa itu adalah doa yang makbul dan kita mendapat kesan terhadap diri kita. Itu adalah suatu perkara yang keberuntungan untuk kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz berkongsi tentang hikmah dalam kita berzakat dan juga bersedekah, insya-Allah. Dan kita sambung hari ini untuk pengajian kita. Kita mulakan pengajian Mata Zubat kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Usai perbahasan berkaitan dengan unta, pada hari ini kita mula membaca bait syair yang ke-441 perihal pada menyatakan yang disebut sebagai zakatul khalitain. Zakatul khalitain. Kata pengarang, malul khalitaini kamalil mufradi in mashra'un wa masrahun yattahidi. Terjemahannya, harta dua orang yang mencampurkan, iaitu harta mereka dikira sebagai harta seorang dalam kiraan pembayaran zakat jika tempat minuman dan tempat padang ragutnya sama. Pembahasan kita ini adalah berkaitan dengan dalam istilah fiqh ini disebut sebagai al-khalitain. Zakatul khalitain. Apa maksud dia? Sebelum kita membicarakan syarahan terhadap matan ataupun nazam yang kita baru bacakan tadi. Khalitain ni terjemahannya dua orang, tasniah ni. Khalitain lafaz tasniah. Dua orang yang mencampurkan hartanya. Dua orang yang mencampurkan hartanya. Mencampurkan harta ni ada dua keadaan. Yang pertama disebutkan sebagai apa? Iaitu percampuran itu yang disebut sebagai khultatus syuyur. Apa lafaznya? Khultatus syuyur. Shin ya waw ain, syuyur. Yang kedua disebut sebagai khultatul jiwar. Khultatul jiwar. Jim waw alif ra. Kita bahaskan dahulu khultatus syuyur. Khultatus syuyur ini adalah suatu bentuk percampuran harta yang pemilikan setiap individu ataupun setiap pemegang share itu tidak khusus pada mana-mana bahagian harta. Dan percampuran itu dikenal pasti hanya dengan peratus dan persen sahaja, bukan pada individu barang. Bukan pada barang yang spesifik ataupun barang yang tertentu. Okay, kita bagi contoh. Misalnya, seorang ayah meninggal dunia. Dia meninggalkan harta pusaka. Antara harta pusaka dia adalah 1000 ekor kambing. 1000 ekor kambing. Dia memang toke kambing. 1000 tu sebenarnya sikit. Kalau di Brazil sana, di sana ada ladang kambing, ladang lembu yang besarnya seluas negeri Melaka.
Seluas negeri Melaka. Jadi kita perlu memperkasakan bidang ini agro dalam bentuk binatang ni yang sangat kekurangan di negara kita. Jadi kita kembali kepada si ayah ini meninggal dunia, meninggalkan 1000 ekor kambing. Dan dia ada anak, dia ada isteri, misalnya dia ada seorang anak lelaki, dia ada seorang anak perempuan dan seorang isteri. Jadi maknanya pada 1000 ekor kambing itu ada bahagian harta pusaka. Betul? Betul. Isteri dapat 1/8 kerana ada anak. Kemudian baki daripada 1/8 itu dibahagi, anak lelaki dapat 2 kali ganda lebih banyak daripada anak perempuan. Itu dia punya pecahan bahagian dia. Tetapi kambing tu, selagi kambing itu belum diagihkan, maka tidak ada mana-mana kambing itu dikira milik khas pada mana-mana waris. Dikira pemilikan itu dipanggil syuyur, pemilikan yang tersebar. Misalnya lah kambing ni tak dibahagikan di belah tempat yang sama selama setahun. Selama apa? Selama setahun. Maka nanti bila dah cukup haul, kita akan bayar zakat kambing ini seolah-olahnya dia dimiliki oleh satu orang. Dia dimiliki oleh satu orang. Ini perbahasan khulpah. Dia seolah-olahnya dimiliki oleh satu orang. Jadi kita buat kiraan lah, kalau satu orang memiliki 1000 ekor kambing, berapa zakat? Sepatutnya kambing ni sebenarnya dimiliki oleh 3 orang. Betul tak? Betul. 3. Tetapi kalau oleh kerana dia bercampur seperti itu, maka cara kita kira zakat tu kita lamsam. Kita kira seolah-olahnya dia dimiliki oleh satu orang. Jadi kalau satu orang memiliki 1000 ekor kambing, berapakah zakatnya? Itulah jawapannya. Berapa zakat dia? Berapa zakat dia yang belajar? Yang mendengar. Jadi kita punya kaedah, kalau ingat lagi, selepas mencapai bilangan berapa hari itu, 300 lebih, maka apa? Maka kiraannya setiap 100 seekor kambing. Itu kan bait syair yang terakhir, yang sebelum yang hari ini. Bait syair yang terakhir sebut summa syatun likulli mi'atin ij'al hatsma. Kemudian seekor kambing untuk setiap bilangan 100. Betul? Betul. Apa? Bait syair terakhir, baca lagi sekali. Maka zakat 3 kali selepas masuk kadang maka kiranya maka kira setiap 100 ekor kambing wajib seekor kambing. Jadi bila 1000 tu kita kira 10. Setiap 100 seekor. Maknanya berapa? 10 ekor. Maknanya 10 ekor kambing. Beza. Sebenarnya kalau kita kira dia dimiliki oleh 3 orang, dia akan kira asing. Contohnya daripada 1000 1/8 berapa ekor? Kan? Daripada 1000 baki 1/8 yang milik anak tu berapa? Itu kalau kita kira asing. Tetapi dalam isu khulpah ni, kita kira seolah-olahnya dia dimiliki oleh apa? Seorang. Dimiliki oleh satu orang. Oleh seorang. Okay? Itu yang disebut sebagai khultatus syuyukh. Ada satu lagi yang kita bahaskan pada hari ini, iaitu masing-masing A dan B ni dia ada kambing. Dia ada kambing. Dan mereka telah campur. Campur ni maksudnya mereka telah bela di tempat sama. Di tempat sama. A ada kambing dia, B ada kambing dia, ada tanda semua. Tetapi bila dia diuruskan di tempat yang sama, di kandang yang sama, dan tempat mereka meragut yang sama, tempat bermalam sama, tempat minum air sama, pengembala dia sama, maka walaupun sebenarnya kambing ini pemiliknya 2 orang, yang mereka telah gabungkan, letak satu tempat, dan mereka yang handle, yang uruskan kambing itu syarikat yang sama mungkin, individu yang sama, tempat yang sama,
nanti bila di hujung tahun kita bayar zakat itu seperti kiraan satu orang. Kita tak pecah-pecahkan. Kita tidak apa? Pecah-pecahkan. Okey, saya bagi contohlah. A ada 40 ekor kambing. B ada 40 ekor kambing. Kalau 40 ekor kambing, berapa ekor kambing zakatnya? Seekor kambing. Seekor. Jadi sepatutnya A bayar seekor, B bayar seekor, betul? Betul. Tetapi A dan B ni kambing dia gabung di satu tempat. Oleh kerana kambing dia gabung di satu tempat yang kita akan baca syarat-syaratnya, maka kiraan zakatnya adalah seolah-olah satu orang memiliki 80 ekor kambing. Satu orang memiliki 80 berapa ekor kambing? Seekor, Ustaz. Satu ekor juga. Satu ekor juga. Betul? Betul. Jadi, kambing yang kena dikeluarkan seekor. Sedangkan dimiliki oleh, kalau kita asingkan 40 sepatutnya 2 ekor. Betul? Betul. Tetapi oleh kerana dalam isu khultah ini, kita kira sekali saja seolah-olah hanya seorang yang memiliki, maka yang dikenakan ialah seekor kambing sahaja. Dan sebenarnya hakikatnya A bayar setengah ekor, B bayar setengah ekor. Itulah yang dimaksudkan dengan tajuk ini, iaitu yang digelar sebagai khultah, iaitu percampuran yang mengakibatkan kita kira walaupun pemiliknya 2-3 orang, tetapi dalam taksiran, dalam pengiraan zakat, seolah-olahnya dia dimiliki hanya oleh satu orang. Sebab itu dia sebut di sini malul khalitain, harta dua orang yang bercampur. Seperti mal, seperti harta al-mufradi, seperti harta seorang. Mufrad, munfarid, faradi, itu semua makna seorang tunggal. Jadi seperti harta milik satu orang. Itu maksud dia tu. Seperti harta milik satu orang. Tapi dia ada syarat dia. Antara yang disebut di sini apa dia? Dia kata apa? In masyra'un wa masra'un yattahid. Sekiranya apa dia sebut tadi? Sekiranya tempat minuman. Tempat minuman. Tempat minum dia sama. Tempat dia dilepaskan meragut sama-sama. Tak ada asing. Walaupun yang ni kambing A, kambing B, tapi masa dibela ni semua sama je. Yang jaga sama tempat minum, sama tempat bawa pergi main ke, tempat meragut ke, semua sama. Maka kita akan bagi hukum dia seolah-olah dimiliki oleh apa? Satu orang. Ada lagi syarat yang seterusnya, kita habiskan sedikit. Wal fa'lu wal ra'i wa ardul halabi wa fi murahilainiha wal mashrabi. Terjemahannya, begitu juga sama pada jenis ternakan, pengembala dan tempat pemerahan susunya. Juga sama pada tempat tidurnya pada waktu malam dan minuman yang diberikan. Jadi dia sama pada fahal. Fahal tadi kita terjemahkan apa? Yang mula-mula tadi bakanya. Baka. Jenis ternakan tu. Fahal ni baka. Baka ni maksudnya dia bila bela kambing ke lembu ke, dia ada pakai baka ni untuk mengawan. Jadi dia punya baka tu sama je. Untuk mengawan kan, untuk menghasilkan baka yang baik kan, kadang adalah dia punya jantannya, maka sama saja. Yang baka jantannya sama untuk mengawankan, yang ra'i, yang mengembala itu sama, wa ardul halab. Dan tempat untuk dia perah susu tu. Tempat untuk dia perah susu tu sama. Kemudian tempat dia murah. Murah. Ditulis kat sini apa dia? Tempat tidur. Murah ni adalah apa? Tempat tidur. Pada waktu malam sama. Kemudian tempat minum air dia sama. Tempat minum air dia pun sama. Tadi yang mula-mula tadi tu, yang bait syair sebelum ini, masyra'. Jadi kalau kita tengok dalam
syarah ni, masyarah ni adalah tempat minuman juga. Adalah tempat berkumpulnya binatang tu ketika nak bawa pergi minum. Masyarah ni. Masyarah ni penterjemahannya bukan tempat minum. Tempat dia berkumpul semasa nak bawa dia pergi minum. Kadang nak minum tu kena gilir-gilir kan. Maka okey, yang ni masuk dulu. Yang ni tunggu. Tempat berkumpul tu. Sama, dia tak asing-asingkan. Dia tidak apa? Dia tidak asing-asingkan pada semua perkara yang disebutkan tadi. Maka kita kira binatang-binatang ini seolah-olah dimiliki oleh satu orang. Maka taksiran zakatnya juga seperti yang telah diterangkan tadi. Alhamdulillah. Dan kita berhenti rehat seketika boleh Ustaz? Untuk rakan pendengar jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan. Kita akan sambung lagi selepas ini, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. susuri lembaran sirahmu, pahit ketir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekatnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi perkertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengaji
Tarikat Islami, tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama menerusi perkongsian tahsinul ibadah dalam pengajian Mantan Zubat untuk perihal zakat, perbahasan himpunan perihal zakat bersama yang kita tadi. Ustaz dah kongsikan untuk zakat haritain. Kali ini kita sambung lagi Ustaz dengan pengajian kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perbahasan berkaitan dengan khalitan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Sayyidina Anas dalam surat ataupun catatan daripada Sayyidina Abu Bakar kepada wakil-wakilnya, antara yang disebutkan la yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mujtami'in khasyata sadaqah. Tidaklah digabungkan antara yang berpisah dan tidaklah dipisahkan antara yang bergabung kerana takutkan sedekah. Dalam masalah khalitan ini, dia boleh jadi macam ni. Contohnya, satu A ada 20, B ada 20. 20 adakah sudah mencapai nisab? Kambing? Belum. Tetapi mereka berdua telah menggabungkan menjadi 40. Dijaga tempat yang sama, pengembala yang sama, tempat tidur yang sama, kandang yang sama, minum sama, mengagut sama, cukup setahun. Adakah wajib zakat? Wajib zakat. Kalau mereka tak gabung, wajib tak? Tak wajib, tapi bila mereka gabung dia wajib. Jadi dalam masalah khalitan ni, kadang-kadang dia jadi maknanya lebih, kita jadi lebih. Sepatutnya kita tak kena bayar. Tapi bila kita gabung, kita jadi kena bayar. Ataupun apa? Ataupun sebenarnya kita kena bayar seekor, tetapi bila kita gabung, kita tidak kena bayar seekor, tapi bayar kurang daripada seekor, seperti mana kes yang kita sebutkan tadi, iaitu 40 A, 40 B. Bila digabungkan, berapa ekor yang perlu dikeluarkan? Seekor saja. Seekor. Kalau tidak digabungkan, berapa ekor perlu dikeluarkan? 2 ekor. 2 ekor, nampak tak? Kadang-kadang gabung itu dia mengurangkan, dan kadang-kadang bergabung itu dia menambah. Dalam masalah bergabung ni, dalam mazhab al-Imam Syafi'i, dia bukan hanya dalam persoalan binatang ataupun zakat binatang sahaja. Bahkan dia juga melibatkan zakat duit. Dia melibatkan zakat harta. Dia melibatkan zakat buah-buahan, iaitu korma dan juga anggur dalam mazhab Syafi'i. Dia juga boleh melibatkan zakat tanaman. Contohnya, kita ambil zakat tanaman. Satu orang dia ada sawah, 2 orang ada sawah, tapi sawah tu tempat sama. Cuma dia belah 2 je. Tapi diuruskan oleh orang sama. Maknanya orang itulah yang gembur tanah, orang itulah yang maknanya cucuk padi, orang itulah yang jaga air pengairan dia, dan orang itulah yang memotongnya, mengasingkannya. Maksudnya diuruskan oleh orang yang sama ke syarikat yang sama ke, maka nanti kiraan zakat itu akan dikira sebagai seolah-olahnya dimiliki oleh satu orang. Dia akan jadi macam tadi lah. Mungkin menambah, mungkin mengurang. Okey, kita ambil mungkin yang lebih praktikal. Dalam isu duit, kita simpan duit kan di tempat sama, betul tak? Betul. Kita simpan duit tempat yang sama, diuruskan oleh orang yang sama, maka dia boleh dibayar zakat itu seolah-olahnya dimiliki oleh satu orang. Cuma masalah yang duit kita bayar ataupun kita simpan di bank itu, maka ada setengah bank membayarkan zakat bagi pihak penjarum dan ada yang tidak. So maknanya kalaulah kita berurusan dengan yang tidak, maknanya kita perlu bayarkan. Kita perlu bayar sendiri. Dan sekiranya
kita sekiranya mereka telah membayarkan bagi pihak penjara, maka untuk akaun tersebut tidaklah perlu kita masukkan dalam taksiran dicampur bersama akaun-akaun lain yang tidak dibayar. Kerana apa? Kerana ia telah pun dibayar. Sebab itu kita kena kenal pasti institusi ataupun perbadanan ke perbankan yang kita berurusan dengannya, pusat pelaburan dan seumpamanya, kalau dia bayarkan zakat untuk bagi pihak, dia untuk pihak lain bayarkan zakat bagi pihak lain, dia kena satu syarat. Apa dia? Syarat dia adalah apa? Syarat dia adalah perlu izin lah. Perlu izin. Sebab itu sebenarnya mana-mana perbankan yang bayarkan zakat bagi pihak kita ada persetujuan semasa kita menandatangani ataupun berurusan awal itu dalam dokumen kita, menyatakan kita mengizinkan, mewakilkan kepada pihak tersebut untuk membayar zakat bagi pihak kita. Kerana tak boleh satu orang dia bayarkan zakat orang lain tanpa ada persetujuan, tanpa ada iring daripada orang tersebut. Tak boleh, tak sah. Contohnya orang tu dia jadi Robin Hood. Dia kata ni orang kaya ni memang bangsa tak bayar zakat. Jadi saya akan curi duit dia, saya akan ambil harta dia, ambil lembu dia, kambing dia, dengan niat yang baik untuk saya bagi kepada fakir miskin. Memang confirm dan pasti dia ni memang tak bayar zakat. Walaupun begitu, tidak boleh. Perbuatan kita tetap dikira mencuri. Kalau kena tangkap memang kena potong tangan. Kalau dilaksanakan hukuman. Dan pembayaran zakat itu pun tak sah. Sebab apa? Antara dia punya syarat yang miss ataupun tidak sempurna, tidak ada niat. Zakat kan ibadah. Ibadah perlu pada niat. Maka kita tidak mendapat wakil daripada si fulan ataupun pemilik harta untuk bayarkan zakat bagi pihak kita, bagi pihak mereka. Maka kita zakat itu belum lagi ditunaikan. Jadi ini adalah panduan bagi mereka yang memegang harta orang lain. Maka kalau dia ingin mengambil inisiatif membayarkan zakat mereka, perlu ada izin daripada pihak tersebut. Kecuali dalam isu apa? Kecuali dalam isu seorang ayah yang memegang harta anak dia, seorang ibu yang memegang harta anaknya, atuk memegang harta cucunya, maka yang belum baligh, maka kita telah belajar awal dahulu zakat ni tidak ada syarat baligh. Baby kalau banyak duit pun zakat, wajib dibayar zakat. Jadi hati-hati ataupun ambil cara. Mungkin anak kita ni banyaklah makcik dia, kawan-kawan kita ni bagi duit kat dia, duit dia banyak daripada mak lagi. Jadi dalam simpanan telah mencecah nisab selama setahun, maka kita perlu kira dan kita bayarkan zakat. Dalam persoalan ini kita bayarkan zakat orang lain, anak kita. Dalam isu ini tak adalah perlu dapat izin daripada dia. Sebab izin daripada kanak-kanak ni tidak muktabar. Dan kita ini memang pengurus mereka. Maka bila pengurus yang mengeluarkannya, wali dia panggil dalam bahasa fiqahnya, maka seolah-olah anak itu sendiri yang membayar zakat, maka hukumnya sah walaupun tiada sebarang yang disebut sebagai izin daripada pihak mereka. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan waktu ni sebelum, kalau kita nak sambung, kita akan kepada zakat yang seterusnya Ustaz kan. Tapi saya rasa kita buat sedikit soal jawab, boleh ke Ustaz? InsyaAllah. Baik, kita ada soalan daripada sahabat kita ni Ustaz, Muhammad Khair Haji Yusof dari Gunung Semanggul, Perak. Ustaz, soalan beliau berkenaan zakat ialah zakat yang dimaksudkan dengan haul dan nisab. Oleh yang demikian, apakah yang dikategorikan sebagai haul dan nisab, dan dapat tak Ustaz berikan penerangan tentang contoh-contoh keadaan haul dan nisab tersebut Ustaz? Haul dan nisab ni memang asas dalam bab zakat. Secara umumnya semua harta zakat ini ada nisab. Nisab ni maksud dia suatu kadar minima yang apabila harta kita mencecahnya, kita mula wajib bayar zakat. Contoh kan, okey, untuk mengetahui haul duit, maka setiap orang dia semak. Dia boleh semak dalam laman sesawang pejabat zakat negeri dia, maka di sana akan ada tertera
terpampang nisab. Misalnya 18,000 kita ambil contoh. Jadi maknanya apa? Maknanya kalaulah duit dia kurang 18,000 maka pastilah dia ni tak wajib zakat. Ha? Bila duit dia mencecah 18,000 maka bermulalah haul. Untuk dia kira. Haul ni pula maksud dia adalah kita memiliki nisab tadi, contohnya 18,000 tadi, kita memiliki selama setahun. Kita memiliki selama setahun. Dia asal kiraan dia, haul ni tahun tu kita pakai qamariyah. Kita pakai apa? Kiraan qamariyah. Qamariyah ni maksudnya bulan Masihi lah, bulan Islam. Orang panggil bulan Islam, Hijrah. Tetapi dibenarkan juga kita pakai Syamsiah. Kita pakai apa? Kita pakai Syamsiah ataupun Masihi. Jadi macam contohnya bila dah cukup setahun kiraan Syamsiah, kita memiliki 1/1, maka bila dah cukup setahun, bila 1/1 pula lah next. Cuma untuk nak tepatkan juga dengan Qamariyah, kita tambah lagi hari dia. Kita tambah lagi hari dia. Tapi sebenarnya zakat ni kalau dibayar awal pun sebelum cukup haul pun hukumnya sah dengan syarat cukup nisab. Jadi saya ulang lagi sekali, setiap harta zakat ada nisab dia. Berapa nisab itu kena tengok balik lah yang kita dah baca sebelum ni. Zakat emas berapa nisab dia, zakat kambing, itu semua sudah dinyatakan. Kemudian haul ni bermula. Ingat, haul bermula bila cukup nisab. Bila duit kita cecah je 18,000 maka pada hari itu mulalah kiraan setahun. Okey? Kalau kita cecah hanya tengah bulan 6, contoh kan? Maka tengah bulan 6 tu bermulalah hari pertama untuk kita kira setahun sampai. Kalau kita konsisten memegang wang tersebut tidak kurang daripada nisab selama setahun, nanti di hujung tahun, iaitu pada tengah bulan 6 tahun depan, maka barulah kita wajib membayar zakat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ada soalan daripada Muhammad Azri Zainuddin. Ustaz kata, apakah hikmah ataupun ilah perbezaan pengiraan zakat yang bercampur dengan tidak bercampur, Ustaz? Hikmah dia oleh kerana dia diuruskan oleh satu orang, dia diuruskan oleh satu syarikat mungkin, diuruskan oleh satu kumpulan mungkin, maka hikmah dia adalah apa? Memudahkan pembayar zakat. Memudahkan apa? Pembayar zakat. Maka pemilik harta kiraannya adalah secara apa? Secara lamsam. Jadi memudahkan mereka. Memudahkan pengiraan. Seterusnya kita ada soalan daripada Al-Zuhairi Hassan, Ustaz. Kata, kalau sahabat kita ni ada 3 buah rumah, ketiga-tiga rumah masih dalam pinjaman bank, adakah rumah itu perlu dikeluarkan zakat harta? Satu soalan. Dan bagaimana pula jika satu rumah tersebut telah selesai hutang dan sahabat kita ni sewakan? Bagaimana pandangan Ustaz bagi pengeluaran zakat, Ustaz? Rumah ni tidak ada zakat pada rumah. Tidak ada zakat pada tanah. Kecuali kalau rumah yang kita punya tu memang rumah yang kita beli untuk jual. Ada orang dia buat business property. Kita ni ada peti je. Kan? Ada orang dia banyak rumah. Dia buat business property. Kan? Dia ada 2-3 biji rumah. Memang rumah tu semua dia beli tu memang nak jual. Barulah ada berbangkit nak kena bayar zakat, tak kena bayar zakat. Rumah itu nanti, rumah yang saya sebutkan tadi sifatnya itu dibeli untuk diniagakan, maka dia akan termasuk dalam bab zakat perniagaan. Okey? Dia masuk dalam bab zakat perniagaan. Ada pun rumah yang kita beli hanya sebagai aset je. Kita simpan. Kita memang tak ada niat nak meniaga rumah tu. Dia ada 2-3 biji rumah dan semua rumah tu untuk wariskan je kepada anak dia ke apa, ke beli tanah kan. Maka tidak ada zakat pada rumah tersebut. Okey? Kalau dia sewakan, ada satu rumah yang dia mula untuk aset kemudian dia sewakan. Okey? Dia sewakan, maka sekiranya duit sewa yang terkumpul itu cukup nisab dan cukup haul, maka wajiblah ia dizakatkan.
Masya Allah, Alhamdulillah. Terbanyak lagi soalan Ustaz, tapi kita pun masa sampai ke hujung. Mungkin di hujung ni sedikit kesimpulan daripada Ustaz lah untuk perkongsian kita pada minggu ini. Silakan Ustaz. Ada pelbagai kemudahan yang disediakan supaya kita boleh bayar zakat. Kemudahan tersebut kita ambil, kita gunakan. Semakin mudah platform, medium untuk kita bayar zakat, maka semakin tidak ada alasan lah bagi pihak kita untuk tidak membayarnya. Kita boleh baca